Subscribe dulu guys. Assalamualaikum semua. Okay, welcome back to QRS Production. Hari ni kita nak ke mana? Kita nak ke Empangan Pecah Kuala Kubu Baru yang telah lama orang tak tahu sejarahnya. So hari ni kita nak cerita serba sedikit tentang sejarahnya. Okay, sebelum apa-apa tolong like, share, subscribe dan buatlah apa yang patut semua, tekan butang loceng. And then kalau ada advertisement tu, tolonglah jangan skip advertisement tu sikit je. Okay, so kita nak tahu hari ni dekat mana adanya empangan yang pecah tu. Ramai tak tahu. Okay, jom kita tengok sekarang. Okay, inilah dia map yang kita boleh tengok di Kuala Kubu Baru, dekat mana terletaknya empangan pecah. Okey, sambung. Okey, semua orang sambil-sambil kita nak ke sana tu, kita macam ceritalah sikit kan, sedikit pasal empangan pecah tu. Okey, empangan pecah ni sebenarnya ada dua cerita sebenarnya. Ada orang kata sebabkan banjir besar. Itu satu. Satu lagi, banjir besar tu jadi sebab apa? Kita tak tahu. Ada orang, kebanyakan yang kita tanya, ada yang cakap banjir tu sebab hujan lebat lah, itulah ni lah kan. Banjir sebabkan banjir, air tu terlalu banyak dekat empangan tu, and then menyebabkan empangan tu pecah. Lepas tu baru jadinya banjir besar dekat Kuala Kubu Lama dan menyebabkan Pekan Lama tu yang telah bawa ke Pekanbaru yang sekarang dipanggil sebagai Kuala Kubu Baru. Tetapi ada pula yang menceritakan kepada kita di sebaliknya ada cerita mitos yang mana disebabkan cerita buaya putih. Tapi kejap lagi kita akan ceritakan sepenuhnya apa yang kita dapat daripada info yang kita dapat daripada penduduk-penduduk dan juga based on kita punya kajian, apa yang kita dapat based on Google lah kan basically. So jom kita ke dalam ceritanya. Sambil-sambil pergi, bila nak sampai ni? Okey, dah nak sampai dah. Okey, inilah waktu kita nak permulaan nak ke sempang empangan pecah tu. Macam ni lah perjalanannya. Okey, jom kita masuk ke dalam ceritanya. Okey, ceritanya macam ni. Pada tahun 29 Oktober 1983, ada satu banjir besar telah berlaku di kawasan Sungai Selangor. So banjir ni telah menyebabkan empangan Kuala Kubu Baru telah pecah lalu menenggelamkan seluruh pekan Kuala Kubu. Ini yang cerita tadi saya ceritakan, yang mana info yang kita dapat daripada penduduk yang mana sebabkan banjir besar Kuala Kubu Lama tu telah tenggelam. Okey, selepas dari itu peristiwa penting yang dicatatkan dalam sejarah kerana bertolak dari peristiwa inilah lahirnya Pekan Kuala Kubu Baru yang ada sekarang. Okey, Pekan Kuala Kubu Baru yang mana sesiapa yang datang ke pekan semua sekarang adalah Pekan Kuala Kubu Baru. Okey,
Okey, empangan ini telah terletak di Kampung Asam Lenggong. Sekarang dikenali sebagai Kampung Ampang Pecah. Kira-kira 2.4 km dari Pekan Kuala Kubu yang mana tadi saya ada tunjuk dalam map. Okey, ia dibuat dari batang-batang kayu dan ditambak dengan tanah merentangi Sungai Kubu, iaitu anak Sungai Selangor. Daerah Kuala Kubu Baru sering dilanda hujan. Ini menyebabkan kerap berlakunya banjir di Sungai Selangor. Air yang sangat banyak di Sungai Selangor. So, ini adalah daripada cerita yang pertama. Sungai ini pula menjadi cetek oleh takungan tanah dan pasir yang mengalir akibat hujan dan kegiatan melombong di bahagian hulu sungai. Lama-kelamaan, Sungai Selangor menjadi sebab, dan apabila hujan lebat turun dan sungai ini banjir, empangan tidak berdaya lagi membendung arus air yang deras, lalu roboh dan menenggelamkan seluruh Pekan Kuala Kubu serta kawasan-kawasan sekitarnya. Kejadian ini telah mengorbankan nyawa harta seramai 33 orang termasuk Cecil Rankin, pegawai daerah dan magistrat pertama Inggeris di daerah ini, terkorban manakala 38 buah rumah hanyut. Dan satu-satunya mata pencarian penduduk kawasan itu, iaitu mendulang biji timah, juga turut jejas. Tragedi pecahnya empangan Kuala Kubu ini juga dikenali sebagai sejarah Kuala Kubu. Akibat dari kejadian ini, Kuala Kubu sebagai sebuah mukim, pekan dan pusat pentadbiran jajahan Hulu Selangor tidak lagi wujud dalam sejarah. Pusat tersebut dipindahkan ke Rasa buat sementara, iaitu kawasan berdekatan dengan Kuala Kubu. Selepas itu, Kuala Kubu dibuka pada kurun ke-18 oleh orang-orang Melayu dan mereka merupakan perintis kepada kegiatan melombong biji di daerah itu, sehingga dapat membina empangan yang besar dan baru untuk kerja-kerja mendulang biji timah. Daerah ini juga pernah menjadi kubu pertahanan Raja Mahadi dan Syed Mansur menentang Angkatan Perang Tengku Kudin dalam Perang Saudara di Selangor pada tahun 1867 ke 1874. Usaha-usaha untuk membangunkan semula Kuala Kubu telah dibuat pada tahun 1931 dan telah lahirlah Pekan Kuala Kubu Baru yang kekal hingga ke hari ini sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selangor, menggantikan Kuala Kubu lama yang kini tinggal dalam kenangan. Kuala Kubu Baru ini terkenal dengan pusat latihan yang penting di Malaysia seperti Maktab Latihan Bomber Malaysia, Maktab Polis Diraja Malaysia dan Pusat Latihan Belia Negara, dan juga lagi terdapat banyak lagi pusat-pusat yang penting di Kuala Kubu Baru. Kisah keduanya pula daripada cerita yang kami mendapat daripada penduduk-penduduk dan juga kajian sedikit. Ini menceritakan mengikut Arsip Negara Malaysia, nama empangan atau ampang pecah ini wujud dengan satu kisah legenda buaya putih kira-kira pada tahun 1883 di mana kedegilan seorang pegawai Inggeris yang bernama Cecil Rankin telah menembak seekor buaya putih yang kononnya dianggap oleh penduduk kampung sebagai penunggu, spirit guardian of the river di situ. Akibat dari kedegilan beliau lah membunuh buaya tersebut, maka berlakunya satu banjir besar di mana telah memusnahkan empangan yang dibina oleh penduduk dari batang-batang kayu dan tambak dengan tanah merentangi Sungai Kubu, iaitu anak Sungai Selangor. Panjangnya empangan ini kira-kira 1.6 km dan lebarnya melebihi 91.4 meter. Tragedi pecahnya empangan itu juga dikenali sebagai sejarah Kuala Kubu. Itu sahaja pada hari ini, dan tolong share, subscribe dan like video ini. Terima kasih.
subscribe dulu guys.